Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat. Dengan puasa kita dapat menjaga anggota badan kita dalam bulan Ramadan. Contohnya dapat mengurangkan tekanan darah, dapat mengurangkan berat badan, dapat mengurangkan kolesterol dalam badan. Jadi banyak hikmah puasa kepada kita kerana dapat menjaga anggota badan. Bersama saya kali ini tazkirah di ambang Ramadan. Apa yang saya nak sampaikan kepada anda adalah menjaga anggota badan di bulan Ramadan. Saya Hairul Nizam bin Ahmad, lahir 22 Januari 71 di Air Hitam, Johor. Mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Air Hitam, kemudian pergi ke Sekolah Madrasah Arabiah Keluang, kemudian sambung di Mahat Johor dan sambung di Universiti Ar-Raniri. Sekarang saya bekerja di Gerik, di MSM Gerik sebagai Timbalan Pengetua Hal Ehwal Pelajar. Saya juga terlibat dalam penulisan BKH ataupun UniKH. Tajuk kita hari ini sebenarnya, fokus kita pada pagi ini, rakaman ini dibuat pagilah, tapi saya tak tahulah bila akan ditayangkan rakaman ini. Tapi fokus kita adalah menjaga anggota badan dalam bulan Ramadan. Menjaga anggota badan dalam bulan Ramadan. Bukan maksudnya di sini dari sudut kesihatan, tetapi dari sudut perbuatan keji. Jauhi anggota badan kita dari melakukan perbuatan keji. Mengapa? Kerana arahan ini telah diperintahkan oleh Allah sejak kita awal mumayyiz. Tapi orang tua kita yang mukallaf lah yang menjaganya, yang memastikan kita melaksanakannya. Sehinggalah hilang mukallaf dalam diri kita. Sehingga kita mati atau sehingga kita gila. Barulah kita tidak perlu menjaga anggota badan kita dari perbuatan keji. Jadi mereka yang di bawah kawalan kita yang mumayyiz tu, pastikanlah mereka menjaga perbuatan mereka dari perbuatan keji, seperti anak-anak kita. Dan kita ini telah mukallaf, maka kita sewajarnya jaga perbuatan kita dari perbuatan keji. Menjaga perbuatan keji ini sepanjang hayat kita selagi mukallaf telah diperintahkan oleh Allah. Apa itu perbuatan keji? Banyak. Contohnya dari lidah, tanpa cakap pun boleh keluar perkataan, iaitu menggunakan keyboard. Kemudian pergerakan, kita kena hati-hati dalam pergerakan kita. Jangan sampai ia menjadi perbuatan yang keji. Contohnya perbuatan yang dalam TikTok itulah banyak saya lihat, subhanallah. Tolonglah kurangkan ataupun tinggalkan. Ketiga, mata. Mata jangan lihat aurat yang dilarang. Dan yang keempat yang banyak itu adalah perut, makan makanan yang haram, sama ada ain seperti babi ataupun sifatnya seperti makanan yang dicuri. Apa yang dapat kita lihat dalam surah Al-An'am 151, perintah Allah, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ada keratan di situ yang di garis bawah, tuan-tuan boleh lihat, penonton boleh lihat, yang ditanda garis bawah itu wala taqrabul fawahisha, jangan kamu hampiri perbuatan-perbuatan keji, ma zahara, apa yang jelas, wa minha, dari perbuatan keji itu, wa ma batan, apa yang tersembunyi, batin, maaf saya batin yang tersembunyi itu ya. Jadi sama ada perbuatan itu dilihat orang atau perbuatan itu tidak dilihat orang, tetap kita mesti tinggal sebab Allah Maha melihat. Jadi sama ada perbuatan buruk itu kita lihat buat di depan orang ramai ataupun ketika kita bersendirian, Allah perintahkan kita untuk tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau kita lihat dalam ayat ni, alla tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu, diikuti dengan wabil walidaini ihsana. Pada ayat yang atas itu, baris 1 dan baris 2. Jadi berbuat baik kepada ibu bapa dengan jangan syirikkan Allah itu selalu Allah dampingkan. Jadi berbuat baik kepada ibu bapa itu sangat diutamakan. Kemudian di bawahnya tadi barulah ada meninggalkan perbuatan keji. Nah, dalam ayat tadi apa yang kita lihat di situ? Dalam ayat tadi apa yang dapat kita lihat? Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Jangan syirikkan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Memang selalu diletak berbuat baik kepada ibu bapa ini dekat dengan larangan mensyirikkan Allah. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anak kerana takut kemiskinan. Allah memberi rezeki kepada kita dan kepada anak-anak tersebut. So jangan bunuh anak, ataupun jangan takutlah kalau kita dikurniakan anak takut tak cukup bagi makan dan sebagainya.
Jangan mendekati perbuatan keji. Dan yang terakhir sekali, jangan membunuh melainkan dengan sebab yang benar. Kita tidak boleh membunuh antara satu sama lain. Kita kena jaga jiwa dan nyawa. Baiklah, bersempena kedatangan Ramadan, bulan yang mendidik kita, bulan yang melatih kita, bulan yang mengembalikan kita kepada memperbaiki diri. Ramadan juga ramai yang kaitkan dengan madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Apa itu madrasah Ramadan? Iaitu bulan yang sekolahkan kita menjadi insan yang sempurna imannya. Jadi dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk mengembalikan diri kita ke titik mula insan yang suci dari dosa. Bagaimana nak mulakan? Diawali dengan taubat, kemudian diikuti dengan tindakan hindari perbuatan keji, dan diakhiri dengan istiqamah. Yang pertama, kita kena taubat lah. Kita kena bertaubat. Kemudian kita hindar semua perbuatan keji. Jangan ulang. Hentikan perbuatan yang kita dah buat dengan segera. Dan istiqamah. Istiqamah. Apakah perbuatan keji yang popular pada bulan Ramadan? Perbuatan keji yang popular pada bulan Ramadan adalah boros. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya perbuatan membazir itu adalah kawan atau saudara syaitan, dan syaitan kepada Tuhannya sangat engkar. Perbuatan boros ini adalah saudara syaitan. Syaitan ini adalah sangat kufur kepada Allah. Kalau kita boros, kita pun adalah kufur kepada Allah. Jadi tinggallah perbuatan-perbuatan yang boros. Saya nak kongsikan kepada semua tentang perbuatan boros ini. Kandungan khutbah Ramadan, khutbah Jumaat, kandungan khutbah Jumaat negeri Perak pada 2 April. Dalam tahun lepas, 650 juta manusia tidak berpeluang untuk mendapat makanan sekali dalam sehari. 2.5 bilion orang, separuh daripada mereka adalah lapar. Jadi 25,000 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Itu yang dapat dari bangsa-bangsa bersatulah. 25,000 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Nah, kanak-kanak yang bawah 5 tahun setiap 15 saat akan mati. Setiap 15 saat akan mati kanak-kanak yang bawah 15 tahun. Itu masalah tahun lepas, kekurangan makanan. Kemudian di Malaysia, 3,000 tan metrik makanan dibuang. Dan lebih malang atau lebih sedih, pada bulan Ramadan banyak dibuang. 635,000 metrik tan makanan dibuang pada bulan Ramadan. Dan 270,000 metrik tan makanan itu belum diusik. Jadi pada bulan Ramadan tahun lepas terlampau banyak makanan dibuang. Dan dalam banyak-banyak makanan yang dibuang tu, hampir separuh darinya adalah makanan yang belum diusik. Siapa punya perangai itu? Bulan Ramadan, umat Islam, kita lah. Tengok makanan macam tu, nak makan, beli banyak-banyak, tapi nanti buang. Jadi, apa yang perlu kita buat? So, marilah kita sama-sama menjaga anggota badan dalam bulan Ramadan, terutamanya mata, mulut dan perut kita. Biarlah kita berpuasa mendapat pahala. Janganlah kita berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga, tapi pahalanya tak ada. Kenapa? Kerana tidak menjaga anggota. Akhirnya, pahala kita hilang. Sekianlah dari saya. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalam.